Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarak. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah kitab yang diberi nama Al-Hidayah wa Nihayah, iaitu karya daripada Imam Ibn Katsir. Jadi dalam kitab ni Imam Ibn Katsir ada menyebut tentang dan memperincikanlah tentang bagaimana alam semesta dicipta, kemudian diceritakan juga tentang para malaikat, kemudian manusia pertama yang berada di bumi, dan juga disebut tentang kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, dan juga perkara-perkara yang berlaku semasa zaman Islam dan juga peristiwa-peristiwa penting. Kemudian disebut juga tentang khilafah ar-Rasyidin dan juga khilafah terdahulu lah, seperti Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Kemudian perkara yang akan berlaku semasa hari kiamat dan juga alam kubur. Kemudian saya akan masuklah dalam bahagian di mana kisah zaman perkara yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Ali. Jadi dalam peristiwa dan zaman ni ada seorang watak ataupun karakter yang sangat pentinglah dalam zaman Islam dahulu, iaitu sahabat Nabi SAW yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah sendiri, iaitu Zubair bin Awam. Jadi sedikit biodata ringkas tentang Zubair bin Awam, yang mana Zubair bin Awam, nama sebenar beliau ialah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad. Kemudian beliau merupakan sepupu Rasulullah SAW melalui ibunya, iaitu Safiyah, kerana Safiyah dan Abdullah, iaitu ayah kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan adik-beradik. Kemudian Siti Khadijah pula merupakan makcik kepada Zubair bin Awam, kerana Khadijah adik-beradik kepada Awam, kerana Awam bin Khuwailid, mereka adik-beradik. Zubair bin Awam juga bernikah dengan Asma binti Abu Bakar, iaitu adik-beradik kepada Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga digelar sebagai Al-Hawari kerana telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terdapat gelaran lain seperti Abu Abdullah dan juga Abu Tahir. Ya, Abu Abdullah ni kerana setelah Asma melahirkan Abdullah bin Zubair, orang-orang ramai panggil dia Abu Abdullah lah. Kemudian dipanggil Abu Tahir kerana pakciknya Zubair ni, iaitu adik-beradik kepada Safiyah, mempunyai nama Az-Zubair, dan Az-Zubair ni mempunyai seorang anak iaitu Tahir. Jadinya dipanggil sebagai Abu Tahir lah. Jadi Safiyah memanggil Zubair bin Awam ni sebagai Abu Tahir sebenarnya gelaran pakcik dia. Jadi semasa zaman kanak-kanak Zubair bin Awam ni, Zubair bin Awam membesar sebagai seorang anak yatim, yang mana beliau sendiri dibesarkan oleh ibunya Safiyah dan juga pakcik iaitu Naufal. Jadi dalam semasa zaman kanak-kanak dia ni, Zubair sering diberikan pelajaran yang keras oleh ibunya. Jadi tujuan Safiyah mendidik Zubair dengan cara yang keras ni adalah untuk menjadikan Zubair seorang yang berani, dan Safiyah juga tidak pernah memanjakan Zubair bin Awam. Kemudian pakcik Zubair sendiri, iaitu Naufal, selalulah rasa macam kesian bila tengok Safiyah ni memukul dan juga memberikan pelajaran yang keras kepada Zubair bin Awam, dan dia seringlah macam nak halang, tetapi Safiyah tetap dengan pendiriannya untuk mendidik Zubair dengan cara yang begitu. Kemudian pernah juga berlaku pada zaman remaja Zubair bin Awam ni, Zubair menyertai pertandingan gusti di mana dia sendiri berlawan dengan seorang lelaki dewasa, sehingga lelaki itu patah tangan. Betapa kuatnya Zubair bin Awam ni. Jadi antara ciri-ciri khas beliau yang kita boleh tahu antaranya ialah daripada segi fizikal, Zubair bin Awam ni memiliki tubuh yang sasa dan juga tinggi, seperti mana kalau kita dengar Sayyidina Umar Al-Khattab memiliki tubuh yang tinggi, kalau dia naik kuda mesti kakinya akan jejak ke tanah. Begitu jugalah Zubair bin Awam. Dan juga terdapat sebuah riwayat yang mengatakan daripada Ishaq As-Sabi'i, dia berkata terdapat 4 orang sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai sifat yang keras, iaitu kata tegas lah, iaitu pertama Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Zubair bin Awam dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dalam 4 orang ni Zubair termasuk salah seorang. Kemudian di dalam peperangan juga Zubair bin Awam akan membawa sebuah tombak, di mana tombak ini akan digunakan untuk membunuh orang-orang tertentu dalam peperangan. Kemudian dalam peperangan juga Zubair bin Awam ni memakai lilit kuning ataupun serban yang menunjukkan simbol orang-orang yang berani lah. Jadi di zaman awal keislaman beliau, iaitu beliau sendiri diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq semasa usia remaja, dan juga terdapat riwayat mengatakan ketika Zubair bin Awam berumur 16 tahun,
Kemudian semasa zaman Islamnya, semasa awal keislamannya, Naufal pakcik beliau sendiri merupakan antara orang-orang yang selalu menyeksa Zubair bin Awam lah. Zubair bin Awam juga merupakan orang yang pertama menghunuskan pedang di jalan Allah, kerana pernah berlaku satu peristiwa di mana Zubair bin Awam mendengar bahawa Rasulullah SAW telah dibunuh oleh orang Quraisy. Kemudian Zubair bin Awam tanpa rasa takut dan juga ketika beliau berusia muda, dengan beraninya beliau datang ke Kaabah berdekatan dengan orang-orang Quraisy, mengeluarkan pedang. Kemudian beliau membunuh orang-orang yang berada di situ kerana terlalu marah disebabkan mendengar berita bahawa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Dan sebenarnya perkara itu adalah kabar angin semata-mata. Jadi Zubair bin Awam ni merupakan seorang ahli perang, yang mana Zubair ni merupakan salah satu watak ataupun karakter yang sangat penting lah di dalam siri-siri peperangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Jadi antara siri-siri peperangan yang telah disertai Zubair bin Awam bersama Rasulullah SAW sendiri ialah yang pertama, Perang Badar. Jadi peperangan Badar ni berlaku semasa tahun ke-2 Hijrah pada bulan Ramadan. Kemudian pada tahun ke-3 Hijrah pada bulan Syawal telah berlaku satu peperangan yang sangat besar, iaitu peperangan Uhud. Setelah mendapat kekalahan di peperangan Uhud, umat Islam telah kembali ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mendapat wahyu yang di mana di sini Allah telah memerintahkan umat Islam untuk keluar kembali mengajar kaum kafir Quraisy di sebuah daerah yang bernama Hamra al-Asad, dan di sini telah berlaku peperangan Hamra al-Asad yang terletak 2 km selatan Madinah. Dan antara peperangan lain yang berlaku ialah peperangan Handak yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Kemudian peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah juga telah berlaku pembukaan kota Mekah, di mana umat Islam telah menawan kembali kota Mekah dan disebut sebagai Fathul Makkah. Dan juga terdapat peperangan Hunain, dan perang terakhir Zubair bin Awam bersama Rasulullah SAW ialah peperangan Tabuk. Jadi semasa zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam telah membantu Khalifah Abu Bakar untuk memerangi golongan murtad. Kemudian beliau juga telah dilantik untuk menjadi salah seorang daripada ahli syura dan juga sebagai penasihat khalifah sendiri. Semasa di zaman Umar Al-Khattab, Zubair bin Awam telah dilantik sebagai salah seorang ahli syura dan sebagai penasihat khalifah. Jadi sebelum kewafatan Sayyidina Abu Bakar telah berlaku sebuah peperangan, iaitu Perang Yarmouk. Kemudian peperangan ini telah diteruskan oleh Sayyidina Umar semasa zaman pemerintahannya. Peperangan ini berlaku pada tahun ke-13 Hijrah, dan bilangan umat Islam pada masa itu ialah terdapat 40,000 orang. Mereka telah melawan seramai 240,000 orang tentera Rom. Dalam peperangan ini Zubair telah membawa Asma dan juga anaknya Abdullah bin Zubair. Tujuannya adalah untuk menanamkan sifat berani di dalam hati anaknya itu. Pada tahun ke-14 Hijrah telah berlaku sebuah peperangan, iaitu peperangan Qadisiyah. Dan peperangan ini umat Islam telah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi setelah selesai di Yarmouk, Zubair bin Awam terus menuju ke Qadisiyah. Dalam peperangan ini umat Islam mempunyai bilangan tentera seramai 7,000 orang hingga ke 8,000 orang, manakala tentera Parsi seramai 80,000 orang dan memiliki 33 ekor gajah yang diketuai oleh Rustum. Kemudian pada tahun ke-20 Hijrah telah berlaku sebuah peperangan ataupun disebut sebagai penaklukan Mesir. Di sini umat Islam telah dipimpin oleh Amr bin Al-Ash, dan bilangan umat Islam pada masa itu ialah 40,000 orang tentera, dan mereka menentang seramai 250,000 orang tentera Romawi. Mereka telah mengepung benteng tersebut selama 7 bulan. Kemudian setelah Zubair bin Awam tiba, beliau meminta kebenaran daripada Amr al-Ash untuk mencari jalan menembusi tembok musuh. Zubair mencari tempat yang lemah dan tidak dijaga oleh musuh. Kemudian beliau membentuk sebuah kumpulan kecil untuk memasuki tembok tersebut dengan senyap. Akhirnya Zubair berjaya menaiki tembok tersebut dan bertakbir untuk mengarahkan sahabat-sahabatnya naik ke atas tembok. Mereka berjaya membunuh musuh-musuh yang mengawal pintu gerbang benteng tersebut dan membuka pintu gerbang Mesir daripada dalam tembok. Setelah peristiwa peperangan Jamal pada tahun 36 Hijrah, Zubair telah mengundurkan diri daripada peperangan tersebut kerana telah berlaku fitnah dan salah faham di kalangan umat Islam. Beliau kemudiannya dikejar oleh pasukan pemberontak dan telah dibunuh oleh Amr bin Jurmus pada 10 Jamadil Akhir tahun ke-36 Hijrah. Berita kematian Zubair radhiyallahu anhu telah menyebabkan para sahabat berasa sedih kerana telah kehilangan seorang pembela Allah dan Rasulnya. Sayyidina Ali pernah berkata semasa melihat pedang Zubair radhiyallahu anhu, "Ini adalah pedang yang sentiasa menghilangkan kesusahan daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keberanian dan kegagahan Zubair bin Awam sangat terselah. Beliau merupakan orang yang pertama menghunuskan pedangnya di jalan Allah kerana ingin membela Rasulullah SAW. Beliau juga merupakan orang yang pertama memanjat kubu Babylon ataupun Mesir yang pada ketika itu berada di bawah kekuasaan Rom. Hidup beliau tidak pernah sunyi dari jihad. Orang-orang kafir berasa gerun dengan sifat kepahlawanannya di medan perang.
Namun begitu Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan beliau syahid dalam peperangan Jamal ataupun perang saudara yang berlaku di antara sesama Islam. Jadi itulah ringkasan dan sedikit review daripada saya mengenai tentang kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibn Kathir. Jadi semoga ianya bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.